Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Khamis 27 April 2023 bersama saya Azizan Alam. Dan berwaspada dengan penyebaran berita palsu, pastikan anda menyemak 3 perkara ini sebelum anda berkongsi apa-apa maklumat yang diterima melalui media sosial, iaitu mengenal pasti penulis berita yang dikongsi, agenda yang cuba dibawakan serta apakah penulisan yang dilakukan berdasarkan fakta ataupun rekaan semata-mata. Dan untuk sebarang aduan, anda boleh salurkan kepada MCMC atau melalui portal sebenarnya.my. Ayuh kita mulakan dengan segmen Sahih. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menafikan penjualan nombor pendaftaran dan menggunakan logo sistem JPJ eBid di aplikasi TikTok. Dan menurut jabatan itu, dalam satu kenyataan, akaun yang melakukan jualan nombor pendaftaran dan menggunakan logo tersebut di platform sosial media berkenaan adalah palsu. Dan kenyataan itu juga memaklumkan pihak JPJ tidak mempunyai akaun TikTok JPJ eBid serta mengeluarkan apa-apa risalah berhubung penjualan nombor pendaftaran seperti di akaun tersebut. Dan sehubungan itu, JPJ menasihatkan orang ramai agar tidak mudah percaya dan terus menghubungi JPJ berdekatan untuk maklumat yang lebih tepat. Pihak JPJ sentiasa komited dalam menguatkuasakan undang-undang berkaitan jalan raya demi kesejahteraan orang awam, khususnya pengguna jalan raya. Dan Polis Diraja Malaysia PDRM sedang mengesan 2 suspek yang didapati melakukan aksi berbahaya ketika menunggang motosikal. Ketua Polis Daerah Kota Baru, Muhammad Rosti bin Daud, dalam satu kenyataan berkata, bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Baru telah membuat serbuan di sebuah rumah di Peringhat dan telah merampas sebuah motosikal jenis Honda C110B berwarna putih. Dan selain itu, katanya lagi sepasang baju kurung berwarna biru serta sepasang baju Melayu lelaki berwarna biru turut dirampas dalam serbuan tersebut kerana dipercayai digunakan ketika melakukan aksi berbahaya itu. Walau bagaimanapun, kedua-dua suspek tersebut dilaporkan gagal ditemui dan dipercayai melarikan diri. Namun begitu, kedua-dua suspek tersebut dilaporkan telah dikenal pasti dan akan disenarahitamkan. Dan kini penipuan pekerjaan tidak hanya tertumpu kepada menjadi ejen jualan dalam talian sahaja. Malah sindiket tersebut kini semakin licik. Mangsa pada awalnya akan menerima bayaran untuk tugasan pertama hingga ketiga sebelum diminta untuk memilih pakej tugasan dengan perlu membuat bayaran sebelum menerima komisen. Ikuti video pendek dari PDRM ini untuk tips dan nasihat bagi menghindarkan diri anda dari menjadi mangsa yang seterusnya. Ana merupakan pelajar IPT dan sedang mencari kerja sambilan. Pada suatu hari, Ana telah menerima mesej WhatsApp dari nombor yang tidak dikenali menawarkan kerja sambilan sebagai ejen jualan dalam talian. Ana begitu teruja dengan tawaran kerja tersebut kerana dijanjikan bayaran yang lumayan. Ana kemudiannya menghubungi nombor yang diberikan. Ana dijanjikan bayaran komisen sehingga 8% dan pulangan wang. Ana telah diberikan tugasan untuk memasukkan barangan dari platform jual beli yang diberikan oleh suspek ke dalam bakul atau kad pembelian dan kemudiannya menghantar tangkap layar kepada suspek. Ana juga perlu membuat pembayaran bagi setiap produk tersebut ke akaun yang diberikan suspek dan menyelesaikan tugasan dalam tempoh yang diberikan. Ana telah mengikut semua arahan yang diberikan oleh suspek beberapa kali sehingga membuat bayaran untuk barang yang berharga ribuan ringgit. Ana kemudiannya tidak mendapat bayaran komisen dan pulangan wang yang dijanjikan. Ana tersedar telah ditipu. Berikut adalah tips pencegahan. Jangan mudah percaya pada tawaran kerja dalam talian, terutama yang menjanjikan kerja yang mudah dan pulangan yang lumayan. Semak tawaran kerja dengan syarikat berkaitan.
Jangan buat bayaran ke akaun atas nama individu atau syarikat yang tidak dikenali. Dan seterusnya, ancaman siber yang menyasarkan perniagaan di negara ini melonjak 197% tahun lepas. Menurut penyedia keselamatan siber dan antivirus global Kaspersky, lebih 13.3 juta serangan laman web direkodkan pada tahun 2022 berbanding lebih 9.1 juta dicatatkan pada tahun 2021. Kaspersky menerusi kenyataan yang menjelaskan negara di rantau Asia Tenggara mencatat peningkatan lebih 3 kali ganda susulan sekatan 899,093 serangan siber oleh persian itu pada tahun lalu. Ia merupakan lonjakan mendadak daripada 207,175 insiden pada tahun 2021 dan trend peningkatan membabitkan beberapa negara antaranya Thailand, Indonesia, Filipina dan juga Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengarahkan kedua-dua syarikat terlibat berikutan pendedahan pihak berkuasa kesihatan Taiwan berhubung isu pencemaran ethylene oxide pada dua jenis mi keluaran Malaysia dan Indonesia untuk menarik balik produk terbabit secara sukarela dari pasaran tempatan. Ketua Pengarahnya Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan menerusi kenyataan memaklumkan bagi sampel mi kari putih Penang Ahlai keluaran Malaysia bersampilan di Malaysia seterusnya mendapati hanya ianya mematuhi perandungan, manakala beliau berkata bagi produk mi segera Indomie perisa ayam special keluaran Indonesia dikenakan arahan tindakan tahan, uji dan lepas di semua pintu masuk negara. Dan sehubungan itu, Datuk Dr. Muhammad Razi menasihatkan orang ramai untuk tidak mengambil atau memakan kedua-dua produk berkenaan. Mengelakkan situasi berputih mata ditipu skamer dan sejak akhir-akhir ini, kes penipuan kewangan yang melibatkan pengeluaran wang tanpa kebenaran semakin berleluasa dan untuk makluman anda, skamer hanya memerlukan beberapa minit sahaja untuk memindahkan wang dari akaun bank anda. Ayo kita saksikan video pendek ini pula. Baik, menyamar sebagai tuan rumah dan kemudian memperdaya mangsa dengan mengambil wang deposit antara taktik yang digunakan skamer rumah sewa yang semakin berleluasa ketika ini. Mengambil kesempatan terhadap individu yang kelihatan terdesak untuk mencari rumah sewa, skamer atau golongan penipu ini juga didapati sering menjadikan laman web tertentu dan kumpulan komuniti dalam Facebook sebagai tempat mencari mangsa dan juga mengiklankan penipuan mereka. Berikut merupakan antara modus operandi yang sering digunakan skamer untuk menjerat mangsa, iaitu skamer akan mengiklankan rumah sewa yang murah dan cantik untuk menarik perhatian mangsa. Mangsa yang terpedaya kemudiannya terus menghubungi skamer sebelum skamer meminta mangsa membayar segera wang pendahuluan bagi mengelakkan rumah sewa di tempah orang. Setelah mangsa membuat pindahan wang pendahuluan, skamer akan menghilangkan diri dan seterusnya gagal untuk dihubungi. Baik, tajuk berita atau news headline sepatutnya berpaksi kepada intipati sesebuah berita kerana ia merupakan prinsip etika kewartawanan. Namun, tidak dinafikan ada kalanya tajuk berita yang ditulis berbentuk mengelirukan, tidak sepenuhnya menggambarkan kandungan berita yang ditulis, malah kadang-kala lari dari isinya. Laporan atau berita disensasikan serta penulisan yang dibuat di luar konteks. Oleh itu adalah amat penting untuk anda membaca keseluruhan berita dan menyemak sumber sebelum berkongsi kepada rakan-rakan lain. Elakkan dari membaca tajuk utama semata-mata kerana ia tidak selalunya menyampaikan maksud keseluruhan berita tersebut.
Baik, kebangkitan teknologi, kepantasan mesej, video dan gambar yang ditular adalah hakikat dan cabaran yang harus ditempuhi dalam menangani budaya tular palsu bagi mengelakkan ia menjadi lebih parah dalam masyarakat. Dan untuk itu adalah penting untuk anda tidak mudah terpedaya dengan berita palsu serta sentiasa berwaspada dengan gambar atau video yang diterima. Ketahuilah bahawa gambar, video atau sesuatu audio itu amat mudah untuk dimanipulasi oleh pihak yang berniat jahat. Baik, seperti mana yang telah diumumkan oleh Jabatan Perdana Menteri pada 14 Oktober 2022, Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC telah ditubuhkan sebagai pusat operasi untuk menyelaraskan tindak balas pantas terhadap penipuan kewangan dalam talian. Dan tindak balas ini termasuk pengesanan dana yang dicuri secara lebih cepat dan pengambilan tindakan penguatkuasaan terhadap penjenayah. Dan sekiranya anda menyedari berlakunya transaksi yang tidak dibenarkan atau tidak disedari dalam akaun bank anda, segera hubungi hotline bank anda yang beroperasi 24 jam setiap hari atau hubungi talian hotline NSRC iaitu 997, di mana talian ini boleh dihubungi antara 8 pagi hingga 8 malam setiap hari termasuk cuti umum. Dan selain memaklumkan kejadian ini kepada bank anda atau hotline 997, anda perlu membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan secepat mungkin. Dan pastikan sahih berehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini dengan segmen Semasa. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Armizan Muhammad Ali, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Marilah kita bersama memaknai sambutan Aidilfitri pada tahun ini dengan kunjung-mengunjung dan bersalam-salaman, bermaaf-maafan, masa untuk kita memperkemaskan ikatan kekeluargaan, semangat muhibah dan persaudaraan dan menzahirkan kesyukuran kita kerana dapat meraihkan perayaan ini di bumi dan tanah air kita dengan aman dan makmur. Sekali lagi saya ingin mengucapkan salam Aidilfitri, salam Malaysia Madani. Bahagiakan keluarga, bersyukur seadanya. Untuk kupasan info hiburan tanah air, saksikan #Klik setiap Sabtu dan Ahad di TV1 serta saluran berita RTM. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Hannah Yeoh, Menteri Belia dan Sukan bersama seluruh warga Kementerian Belia dan Sukan mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakyat Malaysia yang meraihkannya. Sambutlah Hari Raya ini dengan penuh kegembiraan sambil kunjung-mengunjung serta bermaafan bagi mengeratkan lagi perpaduan antara kita. Dengan harapan kita semua akan menikmati suasana harmoni dan sejahtera bersama. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bahagiakan keluarga, bersyukur seadanya. Dan kini kembali dalam Pastikan Sahih. Kita teruskan dengan segmen Semasa. Pemangku Raja Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail menitahkan umat Islam untuk mempraktikkan amalan menyebarkan kasih sayang sesama Muslim dan masyarakat bagi membentuk perpaduan ummah yang lebih kukuh dan juga erat. Titah baginda umat Islam perlu hidup bermasyarakat kerana dengan perpaduan serta muafakat inilah yang akan terhasilnya kasih sayang, saling menghormati dan mengambil berat antara satu sama lain. Titah baginda lagi dengan adanya rasa kasih
sayang, manusia memperolehi kedamaian, keamanan dan rasa empati terhadap orang lain serta mendorong manusia untuk membantu meringankan penderitaan yang dialami orang lain. Dan selain itu, baginda turut menekankan tanpa kasih sayang, manusia akan mementingkan diri sendiri, bersikap tertutup, tidak peka, tidak memikirkan kepentingan orang lain dan sebagainya. Baik, penganjuran rumah terbuka sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri satu pendekatan bagi mengeratkan silaturahim dan memperkukuh perpaduan antara satu sama lain. Dan selain itu turut berperanan bagi merapatkan hubungan antara pemimpin dengan rakyat dan mengetengahkan konsep berkongsi rezeki. Bagi Ketua Wanita UMNO bahagian Kangar, Azihani Ali, tradisi rumah terbuka dilaksanakan saban tahun ketika Aidilfitri namun tidak dibuat sejak 2 tahun kebelakangan ini disebabkan penularan COVID-19. Saya buat di rumah saya dalam kampung, di kampung Alulancang Jejawi, supaya kawan-kawan dapat datang dan meninjau keadaan sekitar kawasan kampung berhari raya. Makan pun makanan kampung, ketupat, nasi impit, pulut serimuka, macam-macam ada, semua sikit kami makan. Dan tadi alhamdulillah Ketua bahagian kami yang berbahagia Datuk Dr. Fatul Bahari Mat Jaya sempat juga untuk bersama-sama dengan kita. Kerajaan terus komited untuk menyokong pertumbuhan industri aeroangkasa. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata pihaknya akan terus bekerjasama rapat dengan semua pihak berkepentingan dalam mewujudkan persekitaran kondusif untuk pertumbuhan dan pelaburan. Tengku Datuk Seri Zafrul berkata demikian semasa hadir menyaksikan majlis menandatangani perjanjian pelaburan antara Asia Digital Engineering ADE dan OCP Asia di Ibu Negara. Tahun lalu Malaysia memperoleh 600 juta ringgit projek pembesaran kemudahan penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih. Ini menunjukkan bahawa pelabur dari dalam dan luar negara melihat sektor MRO negara sebagai peluang pelaburan berpotensi besar. Baik, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL diarahkan untuk memperkasa unit cerun bawah Jabatan Kejuruteraan Awam dan Saliran. Ahli Parlimen Segambut, Hana Yeo berkata ia boleh dilakukan dengan mengambil lebih ramai tenaga pakar cerun bagi mengendalikan isu hakisan dan tanah runtuh, khususnya di kawasan Parlimen Segambut. Tahun lepas, lebih 100 kes kejadian tanah runtuh telah dilaporkan berlaku di kawasan Parlimen Segambut. Dan saya akan meminta DBKL untuk pastikan laporan ataupun aduan mengenai hakisan tanah semua itu akan diteliti. Saya rasa ini cukup penting berdasarkan trend tahun lepas di mana banyak kawasan di kawasan Parlimen Segambut mengalami tanah runtuh. Kerajaan Negeri Melaka bercadang menganjurkan festival memancing dan masakan di sepanjang Sungai Melaka pada bulan Mac 2024. Menurut Ketua Menterinya Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, ia dianggap langkah terbaik bagi menangani isu ribuan ikan mati saban tahun di sungai berkenaan. Beliau ditemui media selepas meninjau Sungai Melaka susulan kejadian lebih 5 tan bangkai ikan bersaiz kecil terapung di sungai berkenaan sejak Ahad lalu. Saya mendapat maklum balas daripada PKSA tadi bahawa kejadian ini telah dilihat beberapa tahun kebelakangan ini menjadi fenomena atas sebab perubahan iklim ataupun disebabkan oleh paras sungai lebih rendah pada paras laut. Jadi kita mencadangkan kepada Exco Pelancongan dan Warisan sebelum menjelangnya bulan 4 tahun depan, kita akan menganjurkan pesta memancing dan memasak makanan ikan sungai sebelum bulan 4. Bersempena dengan Tahun Melawat Melaka, kita akan buka kepada orang ramai untuk bersama-sama meraihkan pesta memancing ikan sungai ini pada bulan 3 tahun hadapan. Dan kita akan lihat bahawa kita dapat membantu menyelamatkan ikan-ikan ini daripada fenomena yang telah berlaku secara turutan tahun yang berlaku sebelum ini.
Beliau ditemui media selepas meninjau Sungai Melaka susulan kejadian lebih 5 tan bangkai ikan bersaiz kecil terapung di sungai berkenaan sejak Ahad lalu. Jelasnya fenomena yang sering berlaku antara 21 hingga 23 April setiap tahun itu bukan suatu pencemaran, sebaliknya akibat perubahan cuaca yang ketara hingga menyebabkan air Sungai Melaka dimasuki air laut. Sebanyak 1,877 kes demam denggi dilaporkan bagi Minggu Epidemiologi ME16, iaitu dari 16 hingga 22 April, dan penurunan 522 kes atau 21.8% berbanding 2,399 kes pada minggu sebelumnya. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razzi Abu Hassan berkata satu kematian akibat komplikasi demam denggi juga dilaporkan pada ME16. Beliau berkata kumulatif kes demam denggi yang dilaporkan sehingga kini adalah 35,202 kes. Menurutnya, 116 lokaliti hotspot dilaporkan pada minggu ini dengan 62 lokaliti berada di Selangor, 32 Pulau Pinang, 8 Sabah, 7 di Kuala Lumpur dan Putrajaya, 3 Perak, Kedah dan masing-masing 1 di Sarawak dan Labuan. Selain itu, beliau berkata surveillance Chikungunya merekodkan 3 kes pada minggu ke-16 dengan 2 kes dari Selangor, 1 kes dari Kuala Lumpur dan Putrajaya. Perkembangan itu menjadikan jumlah kumulatif kes Chikungunya sehingga kini adalah 120 kes. Sekitar 2,144 kenderaan telah diperiksa dan 1,058 notis saman dikeluarkan bagi kesalahan tiada lesen memandu tamat tempoh dan tidak dipamer P. Jelas Pengarah JPJ WPKL Muhammad Zaki Ismail, lebih 2,000 motosikal diperiksa menerusi Sekatan Jalan Raya 24 jam di lokasi strategik. 7 kesalahan yang merupakan punca kemalangan diberi tumpuan bagi mengurangkan keadaan nahas serta kematian melibatkan penunggang dan pembonceng motosikal. Operasi bersepadu ini antaranya turut melibatkan PDRM, AADK, SPRM dan Jabatan Imigresen. Dan sebanyak 2 tangki air statik serta pam meter sementara ditempatkan di Runhill Syarikat Air Johor SAJ sebagai langkah jangka masa pendek mengatasi masalah tekanan air rendah akibat paip bocor di Kampung Sungai Melayu, Johor Bahru sejak kira-kira setahun lalu. Ia merupakan yang pertama di Johor menggunakan teknologi Horizontal Direct Drilling (HDD). Pengarah Operasi Runhill SAG Anwar Abdul Ghani berkata projek melibatkan nilai 1.2 juta ringgit. Sudah hampir selesai pada fasa akhir. Saya boleh nyatakan dalam 90% progres dan akan dioperasikan pada 7 Mei ini insya-Allah. Penduduk kini mampu menarik nafas lega. Saya sebagai wakil rakyat Dun Kota Iskandar ini mengajak terima kasihlah kepada staf-staf, kontraktor, pihak pengurusan Runhill SAJ yang biasanya menahan telinga lah kerana komplain orang kampung kan, tetapi mereka sabar dan alhamdulillah hari ini terjemalah terrealisasilah apa kehendak rakyat. Selama 7 bulan kami menggunakan ada lori disuplai oleh lori SAJ lah, datang hari-hari lah. Satu hari sampai 3 trip, 4 trip dia orang datang dengan bawa lori, 3 lori, kebanyakan 3 lori lah memasukkan dalam tong-tong yang ada sana, dan juga kami pasal standby dengan tong-tong di rumah ni untuk isikan air untuk kegunaan harian kami. Masalahnya air tak ada, biasalah nak mandi, nak basuh semua tak ada. Harapan saya lah semoga projek air ni kekal lah, tak mendatangkan masalah lagi kan kepada kita. Kita sebagai penduduk kampung memang berharap sangatlah kalau boleh projek ni cepat disiapkan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kerana maknanya dalam masa 2 minggu ni masalah air di Kampung Sungai Melayu akan selesai dan penduduk kampung akan dapat menikmati air yang dikendakilah seperti dahulu.
Dan pastikan sahih berat seketika, kita kembali lagi selepas ini. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Fadilah bin Haji Yusof mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Semoga kedatangan Syawal disambut dengan penuh kesyukuran dan keceriaan oleh seluruh muslimin dan muslimat. Pada yang balik kampung, berhati-hatilah di jalan raya dan periksa kenderaan anda sebelum melakukan perjalanan yang jauh. Salam Aidilfitri, taqabbalallahu wa minna wa minkum. Bahagiakan keluarga, bersyukur seadanya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya, Fahmi Fadil dan seluruh warga Kementerian Komunikasi dan Digital mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakyat Malaysia. Tentunya kita bergembira di hari mulia ini, meraihkan kejayaan kita sebagai umat Islam berpuasa dan beribadah di sepanjang bulan Ramadan yang mulia. 1 Syawal sebagai hari kemenangan, kita perlu raihkan dengan amalan bermaafan dan menghormati sesama kita demi mengeratkan perpaduan antara kaum. Suburkan amalan berziarah demi keharmonian negara. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bahagiakan keluarga, bersyukur seadanya. Baik, bagi segmen notifikasi, kita mulakan dengan Forum Perdana Ehwal Islam sempena dengan Hari Ulang Tahun TLDM ke-89 dengan tajuk kepuasannya Sedia Berkorban, yang akan bersiaran pada jam 9 malam secara langsung dari pangkalan TLDM Lumut, Perak. Baik, program anda muskil, kami jawab dengan kupasan raya. Raya juga akan disiarkan hari ini pada jam 6 petang. Jangan lupa untuk saksikan di TV1 dan juga di saluran berita RTM. Baik, ini adalah Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akan diadakan pada 6 Mei di UiTM Permatang Pau, Pulau Pinang dari jam 11 pagi hingga 2 petang. Juga akan diadakan pada 7 Mei juga di Wisma Majlis Bandaraya Seremban, persiaran Forest Height dari jam 10.30 pagi hingga 3 petang. Juga pada 12 Mei 2023 iaitu di pekarangan Stadium Sultan Muhammad ke-4, Kota Baru, Kelantan. Baik, meskipun sudah memasuki 6 Syawal, teruskan amalkan pemakanan yang sihat. Sepanjang Aidilfitri ini, pastikan anda menghidangkan makanan yang sesuai dengan diet yang anda amalkan. Baik, sekian sahaja daripada kami di Pastikan Sahih. InsyaAllah kita bertemu lagi esok di saluran berita RTM.